Jumpa lagi, Matematik tahun 2, buku teks muka surat 7 dengan tajuk Pecahan dan Perpuluhan, Standar Kandungan, Kenali Pecahan, Standar Pembelajaran, Membanding Nilai Pecahan Wajar yang diberi. Oke, baiklah, kita pergi kepada beberapa contoh bagaimana membanding pecahan. Dan perlu diingat, pecahan ialah bahagian yang sama besar daripada keseluruhan. Oke, pecahan ialah bahagian yang sama besar daripada keseluruhan. Oke, sebelum kita mulakan contoh-contoh yang diberi, kita tengok dulu. Sekiranya nilai penyebut sama. Oke, coba ulang semula. Sekiranya nilai penyebut sama, pengangka yang lebih besar mempunyai nilai pecahan yang lebih besar. Oke, coba ulang semula. Sekiranya nilai penyebut sama, pengangka yang lebih besar mempunyai nilai pecahan yang lebih besar. Oke, penyebut ialah nilai bahagian bawah pecahan. Oke, kita lihat pada penyebut. Penyebut nombor 6 ini ialah penyebut. Nilai bahagian bawah pecahan ini dinamakan penyebut. Pengangka ialah nilai sebelah atas. Nilai yang sebelah atas. Jadi, sekiranya penyebut sama, sekiranya nilai di sebelah bawah sama, seperti dalam contoh ini 6 dan juga ini 6, pengangka yang lebih besar mempunyai nilai pecahan lebih besar. Pengangka sebelah atas, nomor 2 dan nomor 1. Oke, di mana nilai yang lebih besar itu bermaksud nilai pecahannya lebih besar. Oke, kita tengok semula contoh ini, nomor 1. Lihat pada contoh. Saya dapat satu bahagian. Dua bahagian ini untuk Rishi. Oke, siapakah yang dapat lebih banyak cake? Oke, untuk perbandingan, pecahan ini mestilah dalam bahagian yang sama. Oke, tengok pada gambar aja, sama. Oke, kemudian bahagian yang dilorek ialah nilai pecahan yang bahagian ini. Oke, kita akan buat perbandingan. Lihat pada penyebut dulu. 6 dan juga 6. Jadi kita boleh terus buat perbandingan pengangka. Sini 1 dan sini 2. Oke. Seperti pada kenyataan tadi, sekiranya nilai penyebut sama, pengangka yang lebih besar mempunyai nilai pecahan lebih besar. Jadi kita boleh lihat terus yang mana lebih besar. Ataupun cara kedua, kita lihat pada gambar yang diberi. Oke, yang ini, bahagian ini saja yang dilorek. Bahagian ini, dua bahagian dilorek. Jadi kita boleh lihat yang mana lebih besar. Oke, bahagian dilorek yang lebih besar ialah pada bahagian yang ini. Jadi maksudnya di sini 2/6 lebih besar daripada 1/6. Oke, maksudnya Rishi dapat lebih banyak cake. Oke, sebab ada dua bahagian yang dilorek. Oke, jadi cikgu harap boleh paham untuk bahagian 1. Baiklah, kita sambung ke contoh yang kedua. Pecahan manakah yang lebih kecil?
Oke, pecahan manakah yang lebih kecil? Tengok bahagian E dulu sini. Ada dua pecahan di sini. Oke, yang satu 4/5, 4 bahagian dilorek daripada 5 bahagian. Yang ini 2/5, 2 bahagian dilorek daripada 5 bahagian. Jadi kita cari mana yang lebih kecil. Oke, kita tengok balik di sini. Sekiranya nilai penyebut sama, penyebutnya ialah 5, di sini juga 5. Pengangka yang lebih besar mempunyai nilai pecahan lebih besar. Oke, pengangka nilai yang di atas. Mana yang lebih besar, itulah pecahan yang besar. Kalau dilihat di sini, yang ini 2/5, yang ini 4/5. Jadi maksudnya 4/5 lebih besar. Tapi di sini pecahan manakah yang lebih kecil? Jadi kita lihat 2/5 lebih kecil daripada 4/5. Oke, kita pergi kepada bahagian B, soalan B di sini. Soalan masih sama, yang mana lebih kecil. Jadi kita lihat di sini ada dua gambar raja yang telah dilorek. Dan ingat, sekiranya penyebut sama, kita boleh lihat terus pada pengangka. Oke, yang ini 3/6. 3 dilorekkan daripada 6 bahagian. Yang ini 5/6, yaitu 5 dilorekkan daripada 6 bahagian. Kita akan lihat yang mana lebih kecil. Oke, kalau dilihat pada gambar raja, kita sudah nampak yang mana lebih kecil. Oke, yang dilorekkan bahagian ini lebih kecil daripada yang bahagian ini. Oke, jadi penyebut sama. Kita lihat pada pengangka. Kita tengok yang kecil. Di sini lebih kecil. Nomor 3 ini lebih kecil daripada 5. Jadi maksudnya 3/6 lebih kecil daripada 5/6. Oke, kita pergi ke contoh yang seterusnya. Kita sambung lagi dalam buku teks jilid 2 muka surat 8. Contoh yang ketiga, antara 4/7 dengan 3/7, manakah yang lebih? Oke, ulang semula. Antara 4/7 dengan 3/7, manakah yang lebih? Lihat pada gambar raja yang diberikan, keseluruhan ada 7. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sama dengan yang gambar raja di bawah. 7 bahagian keseluruhan, yaitu penyebut 7. Oke, mana yang lebih? Lebih maksudnya lebih banyak, lebih besar kawasan yang dilorekkan. Oke, kalau lihat pada gambar raja, kawasan yang berwarna merah lebih besar dilorekkan. Oke, lihat perbandingan. Di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Di sini 3. 1, 2, 3. Jadi sudah nampak jelas bahagian merah lebih banyak daripada biru. Jadi 4/7 lebih daripada 3/7. Oke, kita pergi pada contoh yang seterusnya. Kita sambung lagi contoh yang keempat. Soalan, manakah yang kurang 1/3 atau 1/4? Oke, manakah yang kurang? Kita lihat di mana yang sedikit. Kurang maksudnya yang sedikit. Oke, kita rujuk gambar raja yang diberi. Nah, gambar raja pertama 1/3. Oke, sini 1/3. 1/3 ini kawasan 1/3.
Gambar raja kedua 1/4. Jadi 1/4 ini ialah kawasan 1/4. Penyebut tidak sama. Sini 3, sini 4. Kalau bagaimanapun luas gambar raja adalah sama, cuma di sini 1/3 dibahagi kepada 3 bahagian. Oke, keseluruhannya ada 3 bahagian. Dan yang di bawah ini 1/4 dibahagi kepada 4 bahagian. Oke, keseluruhan adalah sama luas dia. Cuma dibahagi kepada 3 bahagian, yang ini 4 bahagian yang ini. Oke, yang ini 1/3. 1 bahagian dilorehkan. Yang ini 1/4, daripada 4 ini 1 bahagian dilorehkan. Oke, sekiranya penyebut tidak sama, kita kena lihat luas kawasan yang diloreh. Jadi sekarang kita akan cari mana yang kurang. Oke, kita tengok di mana kawasan yang kurang. Oke, 1/4. Oke, kawasan yang kurang ialah 1/4. Dia lebih kecil daripada yang 1/3. Kita buat perbandingan terus daripada gambar raja. Oke, 1 daripada 4 bahagian lebih kecil. Kawasan dia lebih kecil di sini. Jadi jawabannya 1/4 kurang daripada 1/3. Teks jilid 2 muka surat 9. Kita pergi kepada contoh yang kelima. Tengok apa soalan dia. Bandingkan 1/2 dengan 1/10. Oke, 1/2 dengan 1/10. Di sini penyebut tidak sama. Yang ini penyebut 2, yang ini penyebut 10. Jadi bagaimana kita mau bandingkan? Kita kena buat jalur kertas seperti ini. Oke, ataupun kita guna gambar raja. Gambar raja pastikan dia keseluruhan dia sama, maksudnya oke, size dia yang sama. Ya, oke, di sini sama dan di sini juga. Cuma di sini dibahagikan kepada beberapa bahagian mengikut pecahan yang diberi. 1/2 dibahagi kepada 2. Dan 1 bahagian diwarnakan ataupun dilorehkan. Jadi ini ialah pecahan 1/2. 1/10. Oke, size kertas yang sama, cuma dibahagikan kepada 10 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan lorehkan, warnakan 1 bahagian di sini. Barulah kita dapat buat perbandingan di antara 1/2 dengan 1/10. Oke, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil? Kita tengok pada kawasan yang diwarnakan atau yang dilorehkan. Oke, bandingkan 2 yang ini. Tentulah 1/2 lebih besar daripada 1/10. Jadi yang ini 1/2 lebih besar daripada 1/10, ataupun 1/10 lebih kecil. Oke, sini lebih kecil. Lebih kecil daripada 1/2. 1/10 lebih kecil daripada 1/2. Oke, 1/10 lebih kecil daripada 1/2, ataupun yang di atas ini 1/2 lebih besar daripada 1/10. Oke, kita tengok pada contoh yang seterusnya di bawah ini. Manakah yang lebih kecil di antara 1/9 ataupun 1/8? Oke, macam tadi kita ambil size yang sama, cuma dibahagikan mengikut nilai. 1/8 bahagikan kepada 8 bahagian,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan lorekkan satu bahagian ataupun warnakan. 1/9 bahagikan kepada 9 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan lorekkan satu bahagian ataupun warnakan. Kemudian kita bandingkan, lihat pada size dia. Oke, boleh nampak terus pada size yang diwarnakan ini, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Oke, jadi di sini 1/9 lebih kecil daripada 1/8, ataupun 1/8 lebih besar daripada 1/9. Oke, baiklah, kita lihat pada contoh di bawah nih. 2/3 untuk Melin. Ini gambar aja 2/3. Oke. 5/6 Zali. Ini gambar aja untuk 5/6. Oke. Bulatan yang sama, cuma dibahagikan mengikut pecahan. 3 bahagian keseluruhan, 2 diwarnakan. Oke, yang ini 6 bahagian keseluruhan, 5 diwarnakan. 3, 4, 5. Oke. Melin dan Zali mewarna gambar raja pecahan. Bahagian siapakah yang lebih besar? Oke, kita buat perbandingan terus sebab penyebut tidak sama. Yang ini 3, yang ini 6. Jadi kita lihat gambar raja. Dimana yang lebih luas diwarnakan sebab dia mau yang lebih besar. Oke. Iya, tentulah 5/6 lebih besar daripada 2/3. Sebab kawasan 5/6 ini lebih luas dilorek, diwarnakan berbanding 2/3 yang ini. Oke, cikgu harap semua boleh paham. Selepas ini kita akan jawab buku activity. Jadi bersedia dengan buku activity muka surat 93. Kita sambung di buku activity muka surat 93. Oke, kita akan buat banding pecahan. Oke, hari ini kita akan buat banding pecahan. Oke, tengok activity 1. Tandakan betul pecahan yang lebih besar. Oke, tandakan betul pecahan yang lebih besar. Kita lihat dulu, ingat semula apa yang kita sudah belajar dari buku teks tadi. Tengok di antara dua pecahan ini, mana yang lebih besar? 2/3 ataupun 1/3. Oke, macam mana kita mau buat perbandingan? Sekiranya penyebut sama, penyebutnya 3 di sini, 3 di sini, penyebut sama, kita boleh terus saja melihat pada nilai pengangka. Oke, di mana nilai lebih besar, itulah pecahan lebih besar. Ataupun kita lihat pada gambar raja yang diberi. Oke, pastikan bahagian-bahagian ini adalah sama besar. Oke, yang di sini 2 bahagian dihitamkan daripada 3 keseluruhan, berarti 2/3. Yang ini 1 bahagian dihitamkan daripada keseluruhan 3, 1/3. Oke, tengok pada bahagian yang dihitamkan, yang dilorekkan ini, mana yang lebih besar? Oke, kita boleh nampak yang lebih besar ialah 2/3. Karena nilai dia 2 lebih besar daripada 1. Penyebut yang sama. Oke, kita lihat pada yang sama juga mana yang lebih besar tadi. Kita lihat gambar aja dulu. Oke, 1/4 dibandingkan dengan 1/7. Oke, ingat tadi dalam contoh dari buku teks, sekiranya
penyebut tidak sama, kita lihat pada luas kawasan yang dihitamkan, yang dilorengkan. Coba buat perbandingan kawasan ini dengan kawasan yang ini. Oke, mana yang lebih besar, mana yang lebih luas? Iya, tentulah 1/4 lebih besar kawasan yang dilorengkan, yang dihitamkan. Oke, seterusnya C. Bandingkan 1/10 dengan 1/5. Penyebut tidak sama. Jadi sekiranya penyebut tidak sama, kita buat perbandingan terus dengan kawasan yang diwarnakan, yang dilorengkan. Oke, yang ini 1/10, yang ini 1/5. Mana yang lebih besar? Oke, iya, tentulah 1/5 lebih besar. Oke, lihat yang D. Coba jawab D, tidak sama. Jadi buat perbandingan terus melalui gambar raja. Yang mana lebih besar kawasan yang dihitamkan? Oke, jadi tentu boleh jawabkan mana yang lebih besar. Oke, sila jawab D. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua di bawah ini. Oke, soalan kedua. Tulis lebih besar daripada atau lebih kecil daripada. Oke, jadi kita akan tulis satu-satu di ruangan, di garisan yang disediakan. Kita tengok contoh E. 4/5 dibandingkan dengan 2/5. Oke, 4/5 bandingkan dengan 2/5. Penyebut sama, jadi kita boleh buat perbandingan terus saja. Mana nilai yang besar pengangka dia, itulah yang lebih besar. Oke, jadi kalau lihat pada gambar raja pun kita tahu juga mana yang lebih luas diwarnakan, yang dilorengkan. Oke, jadi 4/5 lebih besar daripada 2/5. Oke, sebab ruang sini lebih besar kan. Oke, tengok B. Oke, 2/9 dibandingkan dengan 7/9. Oke, penyebut sama. Ini kita boleh lihat terus pada pengangka 7 dan 9. Mana yang lebih besar ataupun lebih kecil. Oke, jadi 2/9 ini dua kawasan saja yang diloreng. 7/9 ada 7 kawasan diloreng, dihitamkan. Oke, di sini 2/9 maksudnya nilainya lebih kecil. Oke, jadi tulis sini lebih kecil daripada. Oke, tulis sini lebih kecil. Oke, kita salin saja daripada. Oke, 2/9 lebih kecil daripada 7/9. Oke, kita tengok soalan C. Yang ini boleh jawab sendiri bahagian C. Lihat saja 1/8. Satu bahagian diwarnakan daripada 8. Dan yang ini 1/6. Satu bahagian diwarnakan daripada 6 keseluruhan. Oke, kalau sekiranya penyebut tidak sama, tengok pada keluasan yang diwarnakan pada gambar raja. Oke, baiklah, coba jawab soalan yang adakah 1/8 ini lebih besar ataupun lebih kecil. Lihat pada kawasan yang dilorengkan. Oke, ini jawab semua soalan dan hantar buku pada guru matematik masing-masing.